untuk mewakili kursi Badatul Razak. Kalau menang Tan Chaihu, habis satu kursi Melayu. Tapi ni UMNO kata ketuanan Melayu hilang. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan tak reti baca, tak faham saya. Ini di Kuantan, negeri kita bertuah. Kan? Fu Akiau lawan Fauziah Saleh. Fauziah Saleh ni mewakili Parti Keadilan Rakyat Malaysia yang merupakan gagasan Pakatan Rakyat. Fu Akiau ni bekas ahli parlimen Koma masa Mentekak tu. Ingat tak? Dia masa itu timbalan Menteri Perusahaan Utama, kalau saya tak salah. Masa dia menang di Mentekak. Lepas itu bila kursi Mentekak masuk, dia dilarikan ke Kuantan, maka Pakatan Rakyat letak Puan Fauziah Saleh, maka kalahlah Fu Akiau. Menangislah orang UMNO Kuantan. Sebabnya hilang lagi satu kursi Melayu, kata dia. Kan? Nampak? Saya dengan orang UMNO ni, saya pening mikirnya. Tak reti bahasa. Ini Kota Raja Selangor. Sama juga. Saya cerita ni memang satu persatu lah. Tuan-tuan tengok. Banyak sangat. Hulu Selangor gitu juga. Lepas itu, hak yang mengalahkan orang Melayu. Ini saya nak baca hak mengalahkan orang Melayu. Yang orang UMNO suka sangat. Air hitam Johor. Calon 4 kalah tu tuan-tuan. Haji Hussein Suja. Haji lagi. Pakai sokok putih lagi. Kalah dek Wika Siok. Hari ni jadi timbalan Menteri Pelajaran kita. Nampak tak? UMNO suka ni. Bukan main happy ni. Sebab Haji Hussein Suja kalah. Banyak. Sedangkan pengundi, jumlah pengundi. Tengok tu. Pengundi mana yang ramai sekali? Pengundi mana tu? Pengundi Melayu paling ramai. Tapi dia letaknya Wika Siok. Kita letak Melayu. 4 lagi. Kemudian di Gelam Patah Johor. Gitu juga. Jumlah pengundinya, dia tak tunjuk. Pasal itu memang kawasan Cina. Tapi itu Pakatan Rakyat ni. Dia kira kursi tu dijangkakan siapa boleh menang. Bangsa bukan menjadi suatu masalah. Ini gagasan Pakatan Rakyat. Kemudian kita tengok di Gerik Perak. Lagi satu masalah besar. Tan Lian Ho, Ketua Wanita Gerakan. Kalau saya tak salah. Dia mengalahkan Saudara Makno Abdul Rahman daripada PAH. Dalam keadaan pengundi Melayu berjumlah 73.5%. Tuan. Ini orang Melayu Gerik ni tuan. Tak tahulah orang. Ini UMNO belaka lah ni. Kes kalah ni pasal di Gerik ni ramai UMNO. Kalau PAH dia tak ngundi, hak gini. Saya nak khabar satu persatu. Ini Ong Tikiat di Pandan Selangor. Syed Syahid. Kalah dengan Ong Tikiat. Masa itu dia Presiden MTUC. Kalah tuan-tuan dengan Ong Tikiat. Seorang anak Melayu yang berwibawa, yang menjadi Presiden kepada sebuah pertubuhan yang cukup besar. Malaysian Trade Union Congress. Yang menaungi pekerja-pekerja swasta di seluruh negara. Kalah kepada Ong Tikiat. Nampak? Begitulah UMNO yang tidak menghargai orang Melayu sebenarnya. Ini Tanjung Malim. Banyak lagi lah. Saya sebut satu persatu. Ini Ustaz Atan Gombang di Johor. Di negeri Saudara Mazlan. Ustaz Atan Gombang di Sempang Renggam. Yang jumlah Melayunya 54%. Nampak tuan-tuan? Liang Tek Mei mengalahkan Ustaz Atan Gombang. Ustaz lagi kalah. Ini di Teperau gitu juga. Banyaklah. Jadi itu saya nak tunjuk. Itu perbandingan. Ini bak Melayu bukan Melayu je. Saya pergi laju-laju sikit. Saya takut nanti tuan-tuan masa tak berapa ada. UMNO pengkhianat Melayu. Ini bab Melayu je berlaku. Sikit lagi kan. Lepas tu kan kita mungkin tengok isu Linah sikit. Isu lembu. Ini pengkhianat Melayu. Siapa yang menghapuskan tulisan Jawa? Tuan-tuan ingat tak lagi? Ini orang-orang yang dulu sikit pada saya, yang janggutnya dah putih-putih, ingat kes ini. Hari ini orang Melayu tak reti baca Quran, sukar untuk memahami tulisan Al-Quran. Siapa punya angkara? Inilah orang. Tan Sri Khair Johari, Menteri Pelajaran Malaysia tahun 65 hingga 68. Ini satu lagi kes yang orang Melayu kalau tak reti lagi, kalau ngundi lagi UMNO, saya tak tahu ngapa. Dalam suatu kajian yang dibuat oleh Universiti Sains Malaysia, perkara pertama saya nak sebut, orang putih masa dia awal-awal merdeka dulu, dia tahu dah orang Melayu ni ada suatu kelemahan, iaitulah dari sudut ekonomi, penguasaan ekonomi. Dan dia dah jangka bahawa orang Cina akan menguasai ekonomi tanah Melayu ni lebih kurang. Jadi dia tinggalkan pada orang Melayu satu jumlah tanah rizak Melayu yang cukup luas. Undang-undang tanah rizak Melayu ini dia tidak boleh bertukar tangan kepada orang bukan Melayu dengan cara yang mudah. Tetapi di bawah pentadbiran UMNO, tuan-tuan tengok apa akibat dan kesannya. Pada tahun 1957 kita merdeka, British meninggalkan tanah rizak Melayu berjumlah 3 juta hektar. Bukan sikit. 3 juta hektar. Pada tahun 1995,
suatu kajian dibuat oleh Universiti Sains Malaysia. Bukan kajian orang kampung dah. Kajian akademik yang dilakukan oleh Universiti Sains Malaysia membuktikan bahawa tanah Rizal Melayu ni dah tinggal sebanyak 1.7 juta hektar. Dia hilang banyak mana tuan-tuan? Dia hilang, tanah Rizal Melayu hilang di tangan Ketuanan Melayu UMNO, iaitulah sebanyak 1.7 hektar. Nampak tak? Siapa punya kerja? Dan tanah Rizal Melayu ni tuan-tuan, dia bukan senang-senang nak hilang. Tuan-tuan tengok ni. Perlembagaan Malaysia artikel 67 telah menetapkan sebanyak mana tanah Rizal Melayu yang telah dilupuskan untuk apa-apa tujuan hendaklah digantikan oleh mana-mana kerajaan yang melupuskan tanah tersebut. Maknanya, kalau tanah Rizal Melayu di Johor ni tukar kepada orang bukan Melayu jadi pemiliknya, tanah terkatalah luasnya seekar, kan? Beri kepada orang bukan Melayu, maka kerajaan pada ketika itu 53 tahun merintah, tak ada orang lain, UMNO, Barisan Nasional, makanya dia kena ganti seekar ni di tempat lain yang nilainya sama dengan tanah di Johor. Faham tak? Maknanya tak mungkinlah 3 juta hektar tu berkurang jadi 1.7 juta hektar jika UMNO betul-betul menjaga ketuanan Melayu, menjaga harta orang Melayu, menjaga hak orang Melayu. Di antaranya tanah Rizal Melayu 3 juta hektar yang ditinggalkan oleh British kepada orang Melayu. Tuan-tuan, jahat-jahat British ni diingat dulu. UMNO bangsa dia sendiri, tuan-tuan, dikikihnya, tuan-tuan. Ini masalah yang orang Melayu kita sukar fahami, masih lagi nak sokong UMNO. Lepas itu bila kita merentah kejap di Perak, dia kecoh, dia khabar kata dia apa ni, Datuk Seri Nizar ni pakat beri tanah ke orang Cina, dia kata dia. Realitinya kita tengok ketika Kerajaan Pakatan Rakyat Perak berkuasa, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Nizar memutuskan 500 ekar tanah Rizal Melayu yang telah dilupuskan untuk membina kilang simen Perak Hanjung diganti semula. Ini yang 500 ni ambil masa zaman Barisan Nasional. Kalau kita pergi ke Pulau Pinang, kita pergi ke utara melalui highway, kita akan lalu di tepi kilang simen Perak ni, Hanjung ni, tepi jalan highway belah kanan. Kalau kita ngalir ke Pulau Pinang, itu dia kilang simen Perak Hanjung yang tanahnya 500 hektar diambil untuk buat kilang simen itu, yang dipunyai oleh korporat bukan Melayu sudah tentunya. Lepas itu bila Pakatan Rakyat ambil alih, dia suruh ganti tanah yang sama. Ini dia perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia. Kalau UMNO ni dia tulus sungguh-sungguh, dia kena buat benda ni, melindungi kepentingan orang Melayu dengan mendirikan kuota kemasukan ke dalam perkhidmatan awam, beasiswa, dana siswa dan pendidikan awam. Hari ini tuan-tuan, beasiswa hampir tak ada dalam negara kita, hampir tak ada. Walaupun ada, tinggal saki-baki sikit-sikit. Sepatutnya orang Melayu kalau dia nak melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi tidak menjadi masalah, kerana dia telah dijamin oleh perlembagaan negara untuk dapat beasiswa, untuk dapat dana daripada kerajaan atas masalah orang Melayu. Ini UMNO khianati raja-raja Melayu. Ini sama jugalah. Dia jerit, dia kata kita yang khianat raja-raja Melayu, tapi yang sebenar khianat kepada raja-raja Melayu, siapa dia kita tengok satu persatu. Tuan-tuan boleh baca sendirilah. Saya tak baca pun, tuan-tuan boleh baca. Siapa yang mengkhianati raja Melayu, inilah dia. Semasa bentang rang undang-undang, Dr. Mahathir sebut satu persatu ni, tuan-tuan baca. Dialah orang yang pertama yang menyebabkan kekuasaan raja-raja Melayu dicabut. Yang hari ini bila kita sebut tentang raja-raja Melayu, dia tuduh kita yang jadi dalang, tapi sebenarnya orang yang menjadi dalang kepada mencabut kuasa raja-raja Melayu adalah Dr. Mahathir sebenarnya. Sampai raja ni disebut raja ni, kalau raja menyalahi kriminal dan sebagainya, untuk diluluskan undang-undang pada ketika itu. Nampak? Inilah dia Dr. Mahathir, yang bila dia dah tua hari ni, dia lupa apa yang dia buat masa lalu. Dialah sebenarnya yang mencabut kekuatan raja-raja Melayu. Nampak tu petikan-petikan akhbar masa Mahathir dia nak gubal perundangan yang mencabut kekuasaan raja-raja Melayu. Nampak macam mana biadabnya UMNO menyiarkan berita-berita tentang betapa teruknya raja-raja Melayu pada masa itu di mata UMNO. Nampak? Dia nak suruh rakyat sokong pindahan perlembagaan yang dia buat
untuk mencabut kekebalan Raja-Raja Melayu. Nampak dalam surat khabar dia main isu